Hai semua, saya Sofian, seorang VFX content creator di Malaysia. Sejak awal terlibat dalam editing, saya belajar daripada YouTube untuk menghasilkan video efek. Masa awal-awal buat video, saya suka gabungkan stock footage dengan footage saya untuk menjadi satu video tanpa melibatkan 3D. Beberapa tahun berlalu, saya mula libatkan editing saya dengan dunia 3D dan saya rasa lebih bebas dan lebih fleksibel untuk menghasilkan VFX yang lebih menarik. Saya rasa kat sini mesti ada yang berminat nak belajar 3D kan? Ini berita baik untuk korang semua. Sebab saya bersama dengan Arif Nizam, iaitu founder Awesome School, juga seorang VFX artist yang bekerja di London untuk Hollywood Industry. Kami bekerjasama mengeluarkan satu program baru untuk mengangkat bakat anak muda di Malaysia ke satu arah yang lebih tinggi. Saya pernah berada di mana saya cuba belajar sesuatu efek tapi tak dapat jumpa tutorial yang betul-betul memenuhi kehendak saya sehingga saya jam dan buntu. Jadi saya faham kadang-kadang anak muda yang kat luar sana yang nak belajar tapi tak dapat nak cari kos pembelajaran yang mudah dan cepat untuk difahami. Kami di Awesome School mengeluarkan program pertama kami iaitu 3D animation yang didesainkan untuk membantu mengeluarkan kreativiti anak-anak anda yang berumur daripada 10 sehingga 15 tahun. Kelas ini akan berlangsung selama 9 bulan. Yang bestnya, kami akan realisasikan karakter rekaan anak-anak anda menjadi 3D model secara percuma tau. And yes, our program is well suited for English speaking children as well. Jadi kalau korang dah tonton video ni sampai ke sini, maksudnya korang berminat dengan program ni dan korang dah cukup satu syarat untuk join kami. Sekarang kami membuat New Year Sale dengan diskaun sebanyak 20% untuk peserta terawal. Anda boleh hubungi kami di nombor yang tertera atau mesej sahaja di media sosial kami. Kami tunggu anda di sana. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Koberto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, seperti mana yang korang boleh nampak dekat sebelah aku ni, ditemani oleh sang Money Queen. Yang Money Queen ini dipakaikan desain baju Gift 5. Yang mana baju Gift 5 ni stok dah sangat-sangat terhad sangat dah. Sebab semalam Alhamdulillah kita buat live dan kita dapat beberapa orang customer yang telah pun beli dan bajunya itu kita segera akan hantarkan, kita akan buat postage ni segera. So pada korang yang belum dapatkan lagi design Gift 5 ini, berita baik juga untuk korang, dan yang dah dapat pun kita baik juga. Okay, yang belum dapat lagi, kalau korang dapatkan baju ni sekarang, korang akan dapat dalam parcel korang tu salah satu daripada 2 jenis tiket ni, which is yang pertama dia akan cakap terima kasih lah, which is korang tak menang apa-apa. Tapi satu lagi tiket, kalau korang dapat, korang layak untuk membeli 4 design yang akan keluarkan tak lama lagi dengan harga hanya RM5 sahaja. Dan kita akan buka hanya untuk 20 orang yang bertuah sahaja. So segera dapatkan. Dan kepada korang yang dah dapatkan baju ini, jangan risau, nanti admin dia akan follow up korang satu persatu, so one by one, yang mana nama korang akan dimasukkan dekat dalam tabung cabutan bertuah yang kita akan cabut pada 1 hari bulan 3 nanti. Berbalik kepada video kita, dalam video ni kita nak borakkan berkenaan dengan pemedang ataupun the swordsman yang mungkin lebih hebat ataupun mampu setara bersaing dengan Zoro dalam video ni. So mungkin korang setuju ataupun tak setuju dengan list yang bakal aku bagi dalam video ni. So jangan lupa untuk tinggalkan komen korang dekat bawah. Jom, let's proceed with the content. Di tangga yang ke-11 aku merasakan Shiryu. Sebagaimana yang kita semua sudah maklum, Shiryu of the Rain yang datang daripada Impel Down, yang sebelum ini dia membuat Ona. Dia buat sesuka hati, dia menyeksa banduan-banduan yang ada di dalam Impel Down sampaikan dia sendiri telah dilucutkan jawatan dia daripada Warden pada ketika itu. Dan apabila Blackbeard telah penetrate masuk dalam Impel Down, dia telah berjaya untuk merekrut Shiryu. Jadi dengan kemampuan clear fruit yang sebelum ini dimakan oleh Absalom, kan dia mungkin dia dah bunuh Absalom tu ataupun macam mana, tapi nampaknya macam itulah kan, dia dah bunuh Absalom dan dia telah mendapatkan daripada fruit clear fruit tersebut. Jadi dia adalah menjadi manusia yang transparent, manusia yang tembus mata macam gitu kan. Dan ditambahkan lagi dia juga bersama-sama dia ada swords. So setakat ni kita belum dapat menyaksikan lagi pertembungan antara Zoro versus Shiryu ini. Namun kita dapat sedikit sebanyak melihat performance Shiryu apabila dia bertempur dekat Marineford, tapi tak banyak sangat gambaran ataupun tak banyak sangat sorotan yang Oda bagi dekat kita berkenaan dengan watak Shiryu ini semasa di Marineford. Tapi ketika di Hachinosu, kita dapat melihat ketika Hachinosu itu telah ditinggalkan, is captainless. Kita dapat melihat Shiryu, lepas tu kita ada Valo Pizarro, lepas tu kita ada Vasco Short, kita ada Aokiji dan Sanjuan Wolf telah menentang satu orang Garp. Dan pada ketika itu kita dapat melihat Shiryu telah bertarung dengan Garp, namun dia menggunakan serangan licik untuk menembusi tubuh Garp dengan pedang dia. Masih lagi kita dapat melihat
sejauh mana kemampuan Shiryu, tapi sebagai satu watak ataupun kru pirate yang mungkin lepas ni akan menjadi setara, akan bertembung dengan Mugiwara Pirates. So Shiryu ini sudah pastilah bakal untuk bertembung dengan Zoro juga. So kita boleh katakan sampai ke tahap ini berkemungkinan Shiryu ini akan pergi mungkin setanding dengan Zoro, ataupun mungkin Zoro akan easily defeated Shiryu. Alright, di tangga yang ke-10 pula kita ada Kozuki Oden pada waktu prime dia. Bukan Kozuki Oden yang dah mati. Kan orang dah mati buat apa nak bertarung dengan Zoro lagi. Apa kata Oden ni pada waktu prime dia. So in my thought, kita boleh tengok ketika sebelum tertubuhnya Red Scabbard, sebelum si Kozuki Oden ni memulihkan nama dia kan, kita boleh tengok macam mana apabila bandits telah mencolek seekor anak babi gergasi kan. Jadi babi gergasi itulah memberontak. Dia pergi merusuh lah dekat satu kampung ni kan, dekat Flower Capital. Jadi banyak samurai-samurai cuba untuk menenangkan ataupun menumpaskan babi gergasi tersebut, namun semuanya tidak berjaya. Tapi bila satu orang Oden sahaja dengan teknik Nitoryu-nya, dua pedang, two sword style dia, mampu untuk bukan sahaja membelah babi gergasi itu, tapi dia telah menggunakan basically maybe kemampuan Busoshoku yang bersalut Haoshoku ke macam mana, sampai kan babi tu walaupun terbelah badan dia, tapi lepas tu dia dapat dicantumkan balik lah babi gergasi tu. Dia punya power tak power kan. Jadi bukan sahaja serangan yang dipamerkan oleh Oden itu berbahaya, tapi juga berseni, yang mana serangan itu is not a fatal attack tau. Babi gergasi itu lepas diserang dia dapat dicantumkan sebelum dan boleh balik happily ever after dengan si anak dia. Kemudian kita boleh tengok ketika si Kozuki Oden ni dia berlawan dengan Whitebeard. Lepas tu kita boleh tengoklah kemampuan Kozuki Oden, sampaikan dia mampu untuk mencabar Kaido, sampaikan dia mampu untuk melukakan tubuh yang kita kata impenetrable Kaido, tubuh yang sangat-sangat lasak tu, tapi berjaya diterobos kulit si Kaido tu. Dan in my thought, kenapa Kaido dia terpaksa menipu ataupun menggunakan teknik licik untuk tidak bertembung dengan si Oden ni secara langsung, sebab in my thought Kaido pun pada ketika itu dia agak kurang yakin untuk berlawan dengan Kozuki Oden. Jadi kita boleh katakan yang Kozuki Oden ni adalah a great swordsman juga dalam Wano Kuni pada ketika itu, dan kalau kedua-dua mereka ni bertembung, aku rasa akan menjadi satu fight yang sangat-sangat epic, sangat-sangat intense dan sangat-sangat menarik untuk kita tonton ni. Di tangga yang ke-9 juga fight yang aku nak tengok yang bakal berlawan dengan si Roronoa Zoro ataupun Shimotsuki Zoro adalah Saint Figarland Garling. Sejauh mana yang kita ketahui, Figarland Garling ni daripada awal perkenalan dia dengan kita boleh nampak yang Garling ni bersama-sama dia ada pedang. Diteorikan oleh penteori-penteori luar mengatakan bahawa Figarland Garling ni ada kena-mengena dengan Shanks lah. So kita tak tahu macam mana dalam filem Red juga ada mengatakan yang Uta ni pun, adakah Uta ni adalah dari susu galuh Garling? Leluhur keluarga Figarland, selepas Luffy katakan yang Uta ni adalah anak kepada Shanks. Jadi kat situ adalah satu teori yang agak kuat mengatakan yang Shanks ini adalah daripada klan Figarland. Jadi kalau begitulah argumentnya, kita boleh tengok bagaimana kemampuan Shanks dalam bertembung dengan duo dia dengan Mihawk kan. Jadi apabila watak Garling ini diperkenalkan kita dengan pedang, jadi dia ada besar kemungkinan dia yang bahawa Figarland Garling ini is a fine swordsman juga. Dia adalah antara pemedang yang terbaik di Marijoa. So aku juga tak sabar-sabar kalau kita nak tengok satu scene ataupun satu kontes di mana Roronoa Zoro bertanding atau melawan dengan Saint Figarland Garling. Alright, yang ke-8 pula kita ada Gorosei Itan Baron V Nasujuro. Yes, walaupun kita masih lagi sekarang ini tak tahu lagi macam mana kekuatan ataupun kemampuan daripada Itan Baron V Nasujuro ni, tapi kita mengetahui bahawa dia adalah swordsman melalui pedang yang sentiasa ada bersama-sama dengan dia. He is a sword wielder person. Dan teori yang berlega-lega mengatakan bahawa sebelum ni kita tahu bahawa keluarga Kitetsu ni dia ada beberapa tahap lah pedang dia. Antaranya dia ada yang paling atas Shodai Kitetsu, lepas tu ada Nidai Kitetsu, lepas tu ada Sandai Kitetsu yang mana Zoro ada sekarang ni lah. Dan katanya teori dalam komuniti yang sangat hangat sekarang ni mengatakan bahawa Saint Itan Baron V Nasujuro ini sebenarnya dia memegang pedang Shodai Kitetsu. Jadi kalau kata si V Nasujuro ni memegang Shodai Kitetsu yang berada pada tahap Saijo Wazamono, jadi ini adalah satu pertarungan yang sangat menarik dan sangat-sangat kita nanti-nantikan kalau Zoro
bertembung dengan Gorosei Mahatma Gandhi ni kan. Seterusnya yang ketujuh adalah Shanks. Shanks ni kita masih lagi tak tahu adakah Figureland Shanks ataupun podcast Shanks, tapi nampaknya sekarang ni dia punya teori banyak berberat kepada itulah Figureland Shanks lah, dan aku final guess adalah Figureland Shanks lah. Tapi kalau korang ada pendapat lain, itu terserah pada korang. Jadi berkenaan dengan swordsmanship-nya yang ada pada Shanks ni, kemampuan yang ada pada Shanks ni, kita boleh tengok ketika dia ni dikaitkan ke perbualan yang berlaku antara Shanks dengan Whitebeard di dalam kapal Moby Dick. Whitebeard pun mengagumi kekuatan yang ada pada Shanks ketika dia bertembung dengan Mihawk, dan dia punya pertembungan tu echo sampai ke seluruh dunia, viral sampai ke seluruh dunia lah kan. Lepas tu kita boleh tengok ketika Shanks ni mengalahkan si killer dan juga Kate dengan hanya satu kamusari sahaja kan. Jadi agak menarik kalau kita nak tengok pertembungan antara Zoro dengan Shanks ni pada masa akan datang. Yang keenam pula adalah Silver's Relic Prime. So sebagaimana kita tahu, Silver's Relic ni adalah orang kanannya Goldie Roger. Jadi kita dah tengok pun macam mana dengan bantuan Silver Relic ni mampu menaikkan kemampuan ataupun strength yang ada pada Luffy dari segi haki. Tapi dari segi swordnya ni kita tak tahulah, sebab kita tahu dalam Oro Jackson ada dua bocah. Yang pertama ada Buggy, yang kedua ada Shanks. So besar kemungkinan yang Shanks ni dididik secara langsung oleh Relic dan juga oleh Roger. Mungkin untuk haki wise si Relic ni in charge, untuk pedang Roger yang betul in charge, ataupun dua-dua ni bila ada kesempatan diorang ajar ikut dan diorang. Jadi Roger ajar haki, jadi Relic ajar haki kan. Nak jadikan si Shanks ni adalah satu sosok yang nantinya akan datangnya menjadi orang yang betul-betul dependent, betul-betul boleh diandalkan pada masa akan datang lah. Jadi kita tengok dekat situ saja macam mana pencapaian yang berjaya tempah oleh Luffy pada masa sekarang ni kan, menjadi a very fine person, very fine boy, a very educated person in terms of fighting. So kalaulah orang yang seperti Silver's Relic ni mampu mengajar haki kepada Luffy dan sampai dia mampu untuk caturkan bagaimana pertembungan dia dengan musuh yang bakal datang nanti, so in term of sword fighting pun aku rasa Relic ni juga ada kemampuan tu. Sebab sebelum ni kita tengok masa dekat Sabaudi, senjata yang dipilih oleh Relic adalah pedang ketika dia berlawan dengan si Borsalino Kizaru. Dan Borsalino Kizaru tu dia mengeluarkan pedang dia apa? Dia mengeluarkan pedang cahaya dia itulah, berkat kemampuan Pika-Pika Nomi dia itulah. Dan pedang itu adalah daripada Logia. So bila Relic lawan dengan si Kizaru tu adalah menggunakan haki. Dia telah menyalutkan pedang dia dengan haki. Kalau tidak, mana boleh dia nak bersincang lah dengan si pedang Logia milik tu Kizaru tu kan. Jadi in my thought, Relic juga adalah antara orang yang mampu untuk berlawan bukan sahaja dengan tangan, bukan sahaja dengan kaki, dengan haki, bukan sahaja dengan kemampuan dia, pengalaman dia, bahkan dia juga adalah very good swordsman. Jadi antara satu lagi karakter yang kalau lah pada waktu prime dia tu menjadi, kita akan cerita nanti juga macam mana dia punya final result dia, adakah Zoro akan menang ataupun Silver's Relic Prime yang akan menang. Alright, yang kelima pula adalah Whitebeard Prime. So kita tahu kenapa Whitebeard ni berada di dalam list aku, sebab yes, walaupun Whitebeard ni adalah pengguna Devil Fruit yang kita tengok masa dekat Marineford macam mana Whitebeard bertarung menggunakan Devil Fruit dia, ada juga masa dia menggunakan pedang dia. Jadi aku letakkan juga Whitebeard dekat dalam list aku ni, sebab kita tahu yang pedang milik Whitebeard ni, Murakumogiri ni, adalah pedang yang berada di dalam 12 pedang Saijo Owazamono. Sekarang kita tahu yang Zoro dah ada Sandai Kitetsu, lepas tu dia ada Enma dan dia ada Wado Ichimonji. Ada 3 pedang ni untuk lawan dengan Murakumogiri ni kan, macam mana keadaan dia. Jadi yelah, kita tahu yang Wado Ichimonji ni kat mana tahap dia, Enma ni kat mana tahap dia, lepas tu pedang Sandai Kitetsu ni kat mana tahap dia kan, which is yang ni 3 yang terbaik, ni 2 yang terbaik, ni pun 2 yang terbaik. Tapi yang si pedang Whitebeard ni, Murakumogiri ni adalah yang terbaik sekali, the fine sword dekat dalam dunia One Piece ni kan, Saijo Owazamono. So satu pedang tu sendirilah, yang kedua orang yang memegang pedang tu sendiri. Jadi akan menjadi menarik kalau kita boleh tengok ataupun kita boleh tampilkan satu pertarungan dekat dalam game ke macam mana ke. Kita nak tengok macam mana Zoro ni ke sword style versus satu beast kan dalam dunia One Piece kan, bertarungan. Tapi itulah pasal aku letakkan Whitebeard juga dekat dalam senarai orang yang mungkin
mampu untuk mengalahkan Zoro kalau dalam situasi 1 versus 1. Seterusnya adalah Roger Prime. Sebab sebagaimana kita tahu, Roger juga adalah sword wielder pada pertembungan dekat satu pulau yang tidak didedahkan kat mana tempatnya. Roger telah bertempur dengan Whitebeard dan kita boleh tengok macam mana pedang Ace yang diberi nama Ace tu bertempur dengan Murakumogiri sampai berdentumlah pulau tersebut kan. Jadi Roger juga kita boleh tengok dengan hanya satu kamusari saja berjaya untuk melayangkan samurai gila tu Kozuki Oden dekat tempat tu kan. Jadi aku rasa Roger juga is a fine swordsman juga. Antara orang yang mungkin mampu mengalahkan Roronoa Zoro juga adalah si Roger Prime ni. Dan kita boleh tengok pun macam mana kemampuan Roger punya haki dan kemampuan dia dalam wielding his sword kan. Sebab yelah bersama-sama Roger tak ada Devil Fruit, tapi dia mampu untuk conquer this whole world dengan dua kemampuan dia. Satu haki dia, satu lagi dengan kemampuan pedang dia. Yang lain kaki dia ke tangan dia ke kita tak didedahkan macam mana teknik bertarung dia. Tapi sampai ke tahap ini, dua inilah antara senjata utama yang digunakan oleh Roger. Sebelum kita pergi ke di tangga ketiga, 2-1 kita nak masukkan honorable mention dekat dalam carta kita ni. Alright, first honorable mention kita adalah Kuina. Kenapa kita masukkan Kuina? Sebab yalah Kuina sebelum ni dah pernah kalahkan si Zoro ni 2001 kali kan. Jadi tak tahulah kalau macam Kuina masih hidup, adakah Zoro ni lepas tu mampu untuk bersaing dengan Kuina ataupun tidak. Tapi itulah kan, sebab kita nak kena tengok juga sebab Zoro ni throughout the time as the day goes kan, dan juga as the pulau yang dia ziarahi ataupun pergi, dia akan selalu enhancekan ability dia untuk berlawan. Tapi Kuina pun admit dia adalah seorang perempuan dan dia pastinya tidak boleh jadi yang terbaik. So mungkin kalau Kuina masih hidup, dia akan kalah dengan Zoro. Tapi mungkin korang ada pendapat yang lain. Alright, yang kedua pula aku masukkan Fujitora. Yes, aku tahu Fujitora ni adalah sebenarnya bukanlah orang kata satu pemedang ataupun swordsman sejati yang macam mana kita boleh tengok si King kan. Dia bukanlah satu pemedang yang sejati sebab dia selain daripada lawan dengan pedang, dia juga ada lawan dengan penumbuk lah, penendang lah, penegajang lah, dengan dia berfut dia sendiri kan. Jadi dia bukanlah swordsman yang hakiki ataupun swordsman yang sejati lah kan. Tapi kita boleh tengoklah Fujitora punya pertembungan masa dekat Dressrosa. Jadi kita boleh tengok fight tu sampai ke kemuncak dia tapi tak sampai ke ending dia macam mana. Kalau berterusan, adakah Zoro mampu untuk tandingi Fujitora ataupun sebaliknya? Sebab tu aku masukkan dia dekat dalam honorable mention. Seterusnya yang ketiga aku masukkan juga Vista. Sebab apa aku pernah sebut Vista? Sebab masa dekat Marineford, Vista pernah bertembung dengan si Mihawk dan nampaknya pertembungan yang sesingkat itu kita boleh katakan is a draw sebab lah situasi yang berlaku masa tu kan. Itulah Vista dapat jugalah kan untuk lawan dengan the strongest, the finest, the prowess swordsman dekat dalam dunia ni, dan Mihawk pula lawan pula menggunakan pedang Black Blades dia tu. Tapi itulah kita tak tahu kalau Vista ni bertembung dengan Zoro macam mana. Tapi sebab tu aku masukkan Vista ni dekat dalam honorable mention sahaja. Lepas tu yang keempat kita ada Shiki. So Shiki ni dengan pedang Oto dengan Kogarashi dia tu, dan dua pedang ni dia letak kat kaki kan, lepas dia potong untuk dia keluar daripada Impel Down. Kita boleh tengoklah macam mana kemampuan pedang dia selain daripada Devil Fruit Fuwa Nomi dia, tak silap aku, dia juga ada menggunakan pedang juga dalam bertarung. Cumanya aku tak masukkan dia dekat dalam list, aku just letakkan dia dalam honorable mention saja. Alright, kita pergi kepada kita punya list kita yang ketiga. Alright, yang ketiga kita letakkan Zebek. Adalah orang yang mungkin mampu untuk mengalahkan Zoro. Sebab kita letakkan Zebek, antaranya kita boleh tengok Zebek adalah a person yang wielding sword, yang menggunakan pedang dalam bertarung. Dalam God Valley punya insiden punya flashback, kita boleh tengok kemunculan Zebek ni bersama-samanya ada pedang. Dalam flashback yang baru-baru ni juga, masa flashback Kuma tu dan masa flashback yang diceritakan oleh si Sengoku juga, adalah Zebek ni adalah orang yang menggunakan pedang. Jadi mungkin kalau situasi 1 lawan 1 antara Zebek versus Zoro, mungkin Zoro will not stand a chance untuk lawan ataupun memenangi pertarungan 1 by 1 dengan si Rock di Zebek. Alright, di tangga yang kedua pula adalah siapa lagi kalau bukan Dracula Mihawk. Aku rasa at this time, untuk at this moment, aku rasa Zoro masih lagi belum cukup kekuatan ataupun experience ataupun kemampuan dia untuk dimenang dengan Dracula Mihawk. Alasan dia mudah sebab kita tengok Dracula Mihawk ni dia memegang tahta strongest swordsman in the world tu begitu lama, dan sebelum ni kita tengok Mihawk dengan sangat-sangat mudah untuk mengalahkan Zoro. Jadi apabila perkara demikian telah berlaku, aku merasakan yang Zoro ada satu level lagi
ataupun beberapa level lagi yang dia perlu capai untuk dia mampu bersaing dengan si Mihawk. Dan kita tengok dekat Wano pun cukup macam mana Zoro agak struggle untuk menjinakkan Enma yang menjadi pedang penyedut haki. So kalaulah begitu, Zoro memerlukan banyak lagi masa ataupun memerlukan banyak lagi perkara yang dia perlu pelajari dari segi swordsmanship ni lah. Alright, di tangga yang pertama, takkan kita tak petik orang ni sudah pasti orangnya adalah Shimotsuki Ryuma Prime. So shout out kepada Wanted, lepas ni akan dianimasikan dan dia akan diterbitkan. So sama-samalah kita menonton video Wanted tersebut. Aku tak sama-sama tengok sebab aku rasa antara pencuri-pencuri yang ada di Malaysia ni mungkin aku sahaja kot, seorang saja yang buat kisah hidup Ryuma ni dalam Wanted tu punya manga kan. Jadi untuk Shimotsuki Ryuma ni aku rasa he is the best of all time. Walaupun kita tak dapat sorotan yang banyak untuk watak Shimotsuki Ryuma ni, tapi aku still teringin dan aku masih lagi mengidolakan Shimotsuki Ryuma juga. Walaupun kita dah ada Zoro, kita dah ada pemeran-pemeran yang lain, tapi Shimotsuki Ryuma ni adalah antara orang yang aku respect habis lah. Sebab dia punya humble dia punya dedikasi dia sebagai swordsmanship. Kalau korang tengok cerita Wanted dekat dalam manga, korang akan nampak lah macam mana karakter Ryuma ni sendiri. So guys, kalau kita nak bandingkan Ryuma yang Zoro lawan masa dekat Tree Lebak tu, aku rasa tak fair. Sebab apa, itu adalah dia bukan dalam tubuh dia yang sebenar lah kita kata kan. Maksudnya bukan kata tubuh dia yang sebenar, dia memang tubuh dia, tapi didapatkan daripada soul. Bukan soul, dapatkan daripada kage orang lain, bayang-bayang milik Brook lah kan. So itu bukan diri dia, tapi telah memberi masalah kepada Brook dan sedikit masalah kepada Zoro at the beginning tu, tapi towards the end Zoro mampu untuk kalahkan Ryuma. Tapi kalau Ryuma tu betul-betul yang prime nya, dia tak tahu macam mana the result. Dan aku sangat yakin Ryuma Prime masih lagi unggul dan mampu untuk mengatasi Zoro. So guys, ini adalah antara pendapat aku saja. Mungkin korang ada pendapat yang berbeza, so jangan lupa untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. So jangan lupa untuk dapatkan t-shirt design Gear 5 Luffy ini yang dah tak ada, dah tak banyak dah kan. Betul dia punya stok. Jangan lupa untuk hubungi nombor yang tertera dekat skrin anda dekat sini. Segera dapatkan, call admin segera dan dapatkan tiket tahniah anda berjaya untuk beli next design dengan RM5 anda dengan segera. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi